Oke, kita zikir munajat. Istighfar. Al-Fatihah. Terus kita munajat. Bunda, kita mulai ya. Kita munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حق
Allahu Allah haq. Allahu Allah haq. Allahu Allah hai. 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 Ya Qayyum 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 Allah hayyun daim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asma'ul husna. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. 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 Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini. Lembutkanlah Allah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Lembutkanlah ya Allah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari.
Wahai Allah yang mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkan hikmah dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha kami layak. Kalah kami ya Allah, menjadi berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada penyakit munafik, nifak. Sucikanlah hati-hati kami daripada amalan-amalan kami, daripada riya, daripada lidah kami. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta, dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada.
Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, ya Allah, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini, ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم.
Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjing kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka, ya Allah. Dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Moga-moga berkat hari Jumaat ni yang sangat-sangat digalakkan kepada kita supaya apa? Banyak berdoa. Banyak tadi kita doa Tadi kita doa dan tadi juga kita banyak menyebut tentang la ilaha illallah. Ingat tak apa kelebihan la ilaha illallah? Makna sekali sebut timbangannya lebih berat daripada bumi dan langit ni. Tak nak ambil ke? Nak sebut Allah pun tak nak, macam mana ni? Kita takut nanti bila kita menghadap sakaratul maut, Allah tak bagi tu kemudahan kita menyebut la ilaha. Benda-benda ingat ya, ingat, saya pun nak ingatkan diri saya. Selalulah sebut la ilaha illallah. Kena sebut. Kan? Kita kalau semayang, bolehkah kita baca dalam mukmik je? Kumit saja kita baca. Bijinya tak keluar. Bolehkah? Sahkah semayang kita? Ingat benda. Kita akhir-akhir ni kena banyak sebut la ilaha illallah. Ni mungkin seminggu sekali saya datang. Saya percaya benda-benda buat semua tu. Tapi kalau ada. Sampai nak sebut la ilaha illallah pun tak nak, macam mana ni? Kita ni hak Allah punya. Bila-bila kan Allah boleh ambil. Bila dia nak ambil, dia kata, pada muka kau. Dulu, masa duduk kelas dulu, orang duduk lah, dendangkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita senyap. Tak keluar sepatah. Pasal apa? Kita takut tu sesuatu yang ada dalam diri kita ni. Qaswatul qulub. Mana hati keras sampai nak sebut Allah pun tak nak. Ya Allah. Mana ni benda? Saya haraplah diri saya harap, saya minta kepada Allah, ya Allah, bagilah aku ingatan selalu, iaitu ucapan la ilaha illallah, supaya aku boleh ucap dengan senang apabila Allah ambil aku esok. Allah ambil aku dalam ucapan la ilaha illallah, atau sekurang-kurangnya Allah menjadi. Ingat ke? Saya tak boleh, saya kalau ingat benda-benda macam ni, saya sedih. Sebab saya takut nanti saya sendiri dan anak pinak saya, anak cucu saya tak dapat sebut la ilaha illallah. Siapa tak dapat sebut? Pasal saya tak duk sebut di dunia dulu ni. Tak biasakan dengan sebutan itu. Kita dah belajar dah itu di dalam buku kita tu. Apa kelebihan la ilaha illallah, ya. Jadi kalau kita tengok hari Jumaat ni kan, amalan-amalan yang patut kita buat selain daripada zikir-zikir. Tadi kita zikir la ilaha illallah. Berapa kalau nak kira? 3/3 mana campur dengan la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Habibullah.
dah mungkin lebih pada 40 kali kan kita zikir. Alhamdulillah kita dah dapat hari ini. Untuk hari inilah, kalau hari lain kita buatlah. Untuk hari ini kita dah dapat dah zikir tu. Untuk hari ini juga kita dah dapat doa. Doa tadi tu. Doa yang saya membuat dalam doa-doa tu yang paling best lah yang ada di dalam doa-doa. Doa apa ni? Doa apa? Apa ni? Apa tu yang istighfar? Allahumma anta rabbi tu. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Zikir yang paling utama kita kata Sayyidul istighfar. Ibu bagi segala istighfar. Tak nak agar kita buat yang paling baik. Itu yang paling baik. Istighfar yang paling baik. Lepas tu kita ikutilah dengan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mulut kita ni sentiasa ingat Allah. Istighfar kepada Allah. Semuanya ada ganjaran di sisi Allah. Sehingga istighfar itu kadang-kadang dikatakan kita akan di antaranya kita mendapat rezeki yang kita tak sangka-sangka. Kita tak sangka-sangka dapat rezeki. Istighfar kita tu. Kalau kita boleh sejak daripada kita bangun tadi. Istighfar yang paling baik masa mana? Itu sebelum kita sembahyang subuh. Fil babil asharihum yastaghfirun. Pada masa sahur mereka ni beristighfar kepada Allah. Kita istighfar lah. Istighfar dapat. Sebab kita ingat pada hadis Nabi kata dia istighfar satu hari 70 kali atau 100 kali. Kita buatlah. Kita buat. Buat dapat istighfar. Sebelum nak pergi sembahyang subuh tu dapat 70 kali atau 100 kali. Kemudian bila sembahyang subuh hari ini pula sembahyang apa? Sujud sajadah tu, ayat yang untuk sujud sajadah. Kat sini pun buat kan? Buat tak? Sujud sajadah tak buat? Bukan kita boleh letak Quran depan tu. Depan kita letak. Kalau nak buat, kita letak Quran depan kita buat. Kalau benda boleh tolong buat. Alhamdulillah kita dapatlah sujud sajdah. Kalau tak boleh baca sajdah dengan Al-Insan, baca sajdah saja sampai kepada muka surat berapa tu? Muka surat yang tu berhenti sampai lepas daripada Tata Jafar tu kan, Tata Jafar Junubun, lepas tu ada muka surat bawah sekali tu berhenti kat situ. Tukar zibun ke apa kat situ. Rekat kedua ambil sambung yang satu lagi. Taklah lama sangat. Kan benda tak boleh diri lama-lama. Kita buat kalau boleh kita usahakan. Kita buat. Lebih lagi kita nak fikir ni. Kita nak fikir ni, kita nak membanyakkan ibadah kita ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab kita kena banyak dah. Kita dah kenakan ibadah kita, baca Quran kita, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita banyakkan, kita cubalah memperelokkan lagi ibadah kita. Okey. Apa ni? Apa Ustazah ni semangat awal-awal ni? Semangatlah, nak kena semangat ni. Semangat. Diri sendiri nak kena semangat dan nak bagi semangat kepada benda. Nak bagi semangat kepada benda-benda. Mai kita buat ibadah ni. Maknanya bertambah umur kita sehari. Makna sudah kuranglah kita punya masa umur kita tu. Bertambah hari dah menunjukkan kurang dah umur kita. Jadi kita pun rasakan hari-hari sekarang ni. Hari Jumaat pula dah. Ya Allah, baru saja rasa macam kemarin aja. Mai dulu je baru Jumaat. Yang hari ni Jumaat pula dah. Itulah dia. Itulah dia yang benarnya Rasulullah dalam hadis dia kata, akhir-akhir zaman ni kita akan rasa masa itu sangat cepat.
Dulu kita rasa nak sabih satu hari. Rasa lamanya. Masa kita budak-budak tu kan, pergi main sana, main sini, masuk hutan sana, masuk hutan sini. Pergi jalan sana, jalan sini ke kampung, jumpa kawan main nasi gulai. Oh, dulu main nasi gulai. Main nasi, puas dah main nasi gulai. Ha? Mak ayah sampai mak cari, mana dia? Depan ni nak balik ke nasi, mana dia? Seronok main nasi gulai. Dah leka rasa lama lah masa tu. Lama sangat masa tu. Tapi sekarang, ya Allah cepatnya. Macam tak sempat nak buat apa-apa. Nak mengaji mana tak sempat. Nak tambah ilmu rasa tak sempat dah. Jadi itulah kita ambillah ingatan. Bahasanya kiamat sudah hampir. Kiamat sudah hampir. Ingat dah, ada seorang pensyarah daripada Indonesia, Ustaz Zulkifli itu, dia selalu sangat bercakap tentang kiamat dah hampir. Jadi sentiasa mengingatkan kita apa kena kita buat bila kiamat dah hampir ni. Kita kena banyakkanlah ibadah kita, banyakkanlah doa kita, banyakkan perelokkanlah ilmu pengetahuan kita untuk kita menghadap masa-masa yang akan datang ini dengan perkara yang sangat baik apabila kita ada ilmu ya. Okey, kita pergi kepada ayat kita. Itulah humazah. Sebelum ayat humazah dulu, ayat apa kita baca? Wal asri. Boleh bagi secara ringkas apa yang kita boleh faham daripada wal asri. Bila kita baca dalam sembahyang, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa dia? Bila duk diam tangan kat sini tu duk baca apa ingat? Wal asr. Innal ayat ni apa? Mengingatkan kita, Allah ingatkan kita bahawa semua manusia, semua jenis manusia ini akan berada di dalam keadaan rugi. Dan dikecualikan siapa yang tak rugi, 4 golongan ini, iaitu siapa? Orang yang beriman, illalladzina amanu, orang yang beramal soleh wa amilus solihat, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita tahu dah. Maknanya orang yang tak rugi ialah orang yang beriman. Orang yang beramal soleh. Saya nak tanya sikit, kalau beriman tu benda tahulah, beriman-imanlah. Rukun iman ada 6 kan? Berimanlah dengan perkara-perkara tu. Iman dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitab, dengan dengan apa lagi? Dengan qada qadar apa semua tu. Beriman tu betul. Kemudian beramal soleh. Apa dia amal soleh? Amal soleh ni apa? Kita pandai dah cakap amal soleh. Kalau ceritanya amal soleh apa? Itu je. Itu je ke? Tambah lagi satu. Ikhlas. Kita buat apa satu sesuai dengan apa yang Allah suruh, yang Nabi suruh. Dan yang kedua, mesti ikhlas. Tak ada ikhlas, batallah amal soleh. Mesti. Amal, mana ada 2 ciri itu. Mesti amalan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya,
dan mesti disertai dengan ikhlas. Buat satu-satu dengan ikhlas, bukan kerana sesiapa, tapi kerana Allah. Wa tawasau bil haq. Ingat mengati dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ingat mengingat. Dan saya ni, katalah saya ni untuk mengingat ni, mengingatkan dengan kebenaran. Apa dia? Kebenaran tu apa benda? Banyaklah kan? Kebenaran ni banyaklah. Menyatakan tentang apa ni? Mana kita esok-esok ni di akhirat Allah akan nilai amalan kita. Allah akan lihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Lalu banyak dalam Quran ada disebutkan kan. Banyak apa yang kita buat di dunia ni Allah akan nilai dan Allah akan balas mengikut mana amalan kita tu. Itu satu kebenaran. Itu satu kebenaran. Kita ceritakan tentang syurga. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Kan? Itu semua. Perkara yang gaib itu benar. Semua perkara yang gaib. Padahal gaib cerita pasal neraka, syurga. Yang kita tak nampak. Malaikat. Mana itu? Berpesan-pesan. Ingat tu. Tentang kebenaran. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Apa dia sabar? Suruh sabar apa? Sabar nak melakukan ketaatan kepada Allah tu kita kena sabar. Tu nak bangkit pagi-pagi sejuk-sejuk nak pergi bilik air tu. Masya Allah. Sayang ke apa ni tempat tidur tu. Sayang tempat tidur tu. Kan? Sikitlah lagi. Sikit lagi 5 minit lagi. Tahu-tahu pergi sampai 20 minit. Sampai setengah jam. Terlepas lah dah. Nak buat tahajud 2 rakaat pun tak dandan. Jadi makna kesabaran itu perlu kepada kesabaran. Yani kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar kita nak sembahyang. Kita dah macam tua-tua macam ni kan, semua loose dah. Ambil sembahyang pergi sembahyang 1 rakaat, nak masuk nak terus rakaat kedua dah batal. Dah buang pula telekung pergi ambil sembahyang. Pergi mak sembahyang, ambil sembahyang dah sempurna, nak jalan balik mai tempat sembahyang dah pula dah. Dia tak boleh bergerak sikit. Dia loose, dia keluar angin lah apa lah. Allah ya Rabbi, sabar jelah. Tapi saya ingat dalam satu ni. Allah nak bagi aku ni dalam keadaan sangat-sangat bersih. Ingat kan kita basuh banyak kali kan. Sak ambil sembahyang. Bukan waswan ni, syaitan tu jahat. Syaitan tu. Puas kita kata. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Puas kita baca banyak-banyak auzubillah. Banyak-banyak. Jangan kalau bila banyak-banyak kali kena tak mau dah aku, malas aku. Nak sembahyang sunat ni, nak sembahyang sunat. Habis tak ada. Mana susah tu nak buat ketaatan tu. Nak tinggalkan benda yang mungkar, nak tinggalkan benda yang maksiat. Kita kena sabar. Ini yang lebih lagi nak sabar. Sebab benda maksiat ni kita syok je nak buat kan. Hati kita tu nak saja kepada melakukan perkara yang tidak baik. Nafsu manusia begitu. La ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dia yang tu lagi kita kena lawan. Yang tu lagi kita kena sabar melawan tu. Sabar. Nak pergi buat benda yang apa ni yang tak baik. Pun kadang-kadang benda yang boleh buat apa yang harus buat kadang-kadang boleh membawa kepada yang tak baik juga. Contoh perkara yang macam syubhah lah kita kata syubhah. Kita sekarang ni banyak syubhah kan. Jadi kita kadang tu saya pergi melawat di mana di Pangkor itu ni ada satu tempat kilang ikan bilis. Kilang ikan bilis orang Melayu buat. Kilang bilis, ikan bilis kan. Orang Melayu yang ni orang bersihnya masya-Allah. Kita nak masuk dalam kilang dia tu kan. Sekok lalat pun tak jumpa. Tak jumpa walaupun ada bau tu dia jaga.
Sebab apa bila kami nak masuk semua tu, bila dia buka satu pintu, cepat-cepat masuk, cepat masuk, nanti lalat masuk. Oh, celah-celah tu ada seekor lalat masuk. Tu macam mana? Dia tu dia sebut dia paksu. Macam mana paksu tu? Seekor lalat tu masuk. Tak apalah yang tu. Tapi hampa kena cepatlah masuk. Kita ni nak menyembang lah, duk jalan net. Hilang dia punya bersih benda-benda. Hampa kita tengok, kita kata sotong tu kan, yang budak-budak suka makan tu, kita pun suka makan juga sotong tu. Yang gula tu, sotong gula. Cina buat tu merah kan, dia warna dia kan. Ini tak. Sangat bersih dia buat. Mana dia tunjuk masa tu, anak-anak dia yang buat. Anak-anak dia yang buat, sirah gula apa tu, semua bersih sangat-sangat. Jadi barulah kita berani nak makan kalau benda tu. Kalau mai pada kilang paksu tu. Jadi insya-Allah mungkin kita punya koperasi Surau So ada koperasi kita beli kat koperasi akan ambil daripada sana, dia nak jual di situ. Saya pun tak ingat, tapi nama yang ni paksu lah kalau di dalam dia punya balut apa ni, bungkusan tu paksu. Nama dia. Sotong gula. Dia ada mesin dia kan. Itu lagi ikan yang dia apa ni? Dia nipiskan tu, garin tu, rasa juga manis-manis kan. Sotong tu sangat sedap sotong. Ikan bilis dia pun cantik. Tu dia ceritalah apa ni, nak ikan bilis mata biru ke? Kita nak bagi tahu betul-betul ni. Ikan bilis memang mata biru, tak kira kecil ke besar, memang semua mata biru, dia kata. Jangan tertipu dengan kata mata biru tu, semua mata biru ikan bilis. Pihak kecil tu dia adalah sebab dia kecil, besar tu orang tak buang kepala dia apa kan. Memang ikan bilis mata biru semua. Kita yang nak kata hak mata biru tu sampai sekilo berapa puluh 780 ke. Sangat sedap ikan bilis dia, tak masin sangat. Dan bersih lah. Kami pun gelut lah pakat beli. Dekat tu lah, Pangkor lah. Pangkor kalau ni orang tahu semualah kalau kata kilang paksu tu. Dia dekat-dekat dengan masjid apa, 1000 doa. Dia ada masjid 1000 doa. Ada masjid 1000 selawat. Benda kalau tu nak pergi tu lah. Kena naik ni. Kena naik bot. Bot pun sekejap je, tak lama. Kalau benda tu nak pergi, boleh. Sebab kat Isyirah pergi. Kahwin lama kan bot dia, ni sekejap je. Kita naik di Marina lah. Pergi situ. Boleh beli online pun boleh. Asalnya boleh. Okey. Maksudnya masuk dalam Shopee. Okey. Habislah cerita no. Kita kalau kisah makan ni seronok. Ya Allah. Sotong mana? Sotong dia potong siap-siap tu. Sotong. Balik rendam ya. Dia balik rendam. Kalau ni lepas maghrib tu dia rendam, bagi pergi esok. Ubus sak je. Betul? Buatlah. Dia lembut. Okey. Tak tahulah hari tu dah dapat beribu-ribu lah. Kita pakat beli orang ni RM200, orang ni RM300, orang ni. Hari Senin tu lah. Saya rasa duk telefon sini tak dapat nak bagi tahu. Tu dah tak dapat pergi itu je lah. Dia ingat kot. Alhamdulillah no. Kena ada macam tu lah.
Buat zikir ke. Lepas tu benar-benar kalau lagi advance kan, bincanglah apa yang dah belajar dah. Mari kita pakai ingat apa yang dah belajar. Kita nak buat apa dalam bulan Rajab ni, Syakban ni, kita nak sambut Ramadan, apa kita nak buat, apa yang kita nak banyakkan. Okey. Baliklah kepada kita punya kelas ni. Surah. Habis nah. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ingat ya? Besok saya tanya pula, apa pula dah apa dia atau al-asri tu ada berapa sebut lu ada 4 benda tu apa benda? Ada 4 perkara tu apa benda? Kenapa Allah bersumpah dengan al-asri? Apa makna al-asri? Okey, al-humazah. Al-humazah. Saya baca sekali. Selalu tak baca kan? Baca sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila baca ni kan, a'udzubillah, bismillah. Saya ada ajar adalah 4-5 orang anak-anak murid yang dulu dia orang sibuk, dulu terlupa dengan Al-Quran. Sekarang baru nak teringat. Kan? Tak apalah kalau macam mana pun. Syukurlah dia nak teringat kepada Al-Quran. Tapi bila baca, feel pada ha tu. Ha pedas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar bunyi Rahmanirrahim. Macam tu. Ha pedas tu tak dengar. Kita kena hati-hati, kita memang feel apabila kita sebut huruf-huruf halaq huruf ni. Hamzah, ha, ain, ha. Ain selalu jadi hamzah. Kan? Ain selalu jadi hamzah. Ain, huruf halaq. Ain, hamzah, ha, ain, ha. Ini ha, ha. Ha. Kita feel. Kha pun kita feel. Kha tak dengar macam nak keluar ke hak pun. Dia tak dengar macam nak keluar ke hak, tak jadi huruf kha tu. Kena ada kha. Ni bunyi antara ha dengan ha. Kha tu. Huruf. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Cuba kita tengok makna dia. Tengok makna aja. Saya nanti tanya benda faham tak tu? Bila baca makna tu faham tak? Fahamlah bahasa Melayu, faham dekat tu jelah kan? Wailul likulli humazatil lumazah. Katakanlah. Kecelakaan. Wailun. Kecelakaan. Setengah mak kita ada neraka wail lah. Mak kita ada neraka wail lah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar. Wailun tu mana kecelakaan besar. Malangan makna kata apa ni neraka wail lah. Kecelakaan besar lah tu.
neraka wail. Untuk siapa? Untuk siapa? Likulli humazatil lumazah, bagi tiap-tiap pencaci dan pengumpat. Tiap pencaci dan pengumpat. Kita mungkin dalam bahasa Melayu ni dia tak apa, orang kata apa, jami' mani' dia punya takrif tu kan. Tapi kalau bahasa Al-Quran ni dia lain. Humazah tu makna lain, lumazah tu makna lain. Humazah, lumazah. Kita tengok apa pengertian dia. Humazah apa? Lumazah apa? Humazah apa? Lumazah apa? Allazi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Yang mengumpulkan, allazi itu yang, banyak kita jumpa allazi ya. Dalam Al-Quran ada allazi, ada allazina. Allazi menunjukkan kepada seorang. Mana? Menunjukkan kepada seorang yang mengumpulkan harta, dan wa'addada, dan dia berulang-ulang menghitung kekayaannya. Dalam bahasa Arab, satu perkataan dia mana berulang-ulang menghitung kekayaan, addada. Addada. Dengan ada sabdu tu. Sabdu tu menunjukkan kata dia buat benda tu berulang-ulang banyak kali. Bilang, "Oi, aku banyak ni tinggal. Dia aku, oh banyak dia aku ni." Tengok selalu bilang, allazi jama'a malan wa 'addada. Bila dia buat macam tu seolah-olahnya macam dia ni yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka, yahsabu tu makna menyangka. Hisab, dia menyangka anna, bahawa malahu, mal tu makna harta. Mal jamak dia amwal. Amwal harta. Kalau mal harta. Dia menyangka yahsabu anna, bahawa malahu, hartanya, mala harta, hutunya harta dia, akhlada, harta itu dapat mengekalkan dia di dunia ni, tak mati harta banyak tak mati aku, harta banyak, akhlada, mana dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya di dunia, akhlada. Bunyi macam kita biasa dengarnya, khalidina fiha, root dia ada kat situ. Kha, lam, dal itu maknanya kekal, mengekalkan dia. Akhlada, mengekalkan dia. Seolah-olahnya harta banyak tu boleh mengekalkan seorang ni. Mana dia hidup tak mati-matilah. Dia sangka segala-gala, wang adalah segala-galanya. Tak takutnya. Apa Allah kata? Bila ada sangkaan begitu, Allah kata apa? Kalla. Banyak dah kita jumpa kalla. Berapa kali kalla dah kita jumpa. Apa makna kalla? Tidak. Tidak di situ menyangkalkan apa? Jangan macam tu. Jangan duk sangka yang kamu ni kumpul harta, kemudian harta itu akan mengekalkan kamu. Jangan macam tu, kalla, jangan. Tidak. Kata tidak. Habis? La yumbazanna fil hutamah. Kalau kamu duk sangka begitu, ataupun tadi kamu buat perkara tadi ni, kamu duk cela, mana cela, caci, maka kamu akan dicampakkan ke dalam neraka. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Bila kamu nyangka begitu, kamu nak sangka begitu, dan kamu buat kelaku yang macam tu, humazah, lumazah tadi tu, duk cela, duk caci orang tu, kamu akan dicampakkan. Kamu akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. La yumbazanna fil hutamah. Kemudian dia buat pertanyaan di sini. Wa ma adraka mal hutamah?
Seolah ada tanda soal sana, ada telinga kera kat situ. Wa ma adraka mal hutamah, macam Allah tanya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah tu benda qari'ah. Qari'ah tu apa? Nama kepada hari kiamat, ya. Qari'ah tu makna satu goncangan bunyi yang sangat kuat. Qari'ah. Kamu tahu dah qari'ah apa dia? Samalah Allah nak tanya di sini. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apa ni? Tahukah kamu? Tahukah kamu? Dan sudahkah engkau tahu apa dia hutamah tu? Tahu dah ke? Tahu. Nama neraka. Sini Allah tanya ka di sebelah. Allah hadapkan cakap ini kepada Nabi kita lah. Tahu tak Muhammad? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tahu tak apa dia hutamah tu? Allah jawab sendiri. Al-hutamah ialah narullah. Narullah, api Allah. Api Allah. Api Allah nyala-nyala. Narullah, api Allah. Kita tengok api, perkataan api disandarkan kepada Allah, nak menunjukkan kepada bagaimana dahsyatnya api ini. Bukan sebarang barang api, bukan sebarang api lah. Api Allah. Api Allah. Narullah al-muqadah, yang dinyalakan. Muqadah, dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan. Kita akan lihat macam mana Allah nyalakan api. Botol jadi merah, jadi kuning, jadi hitam kan. Maknanya sangat-sangat panasnya api ini. Tak seperti biru sampai hitam. Yang ada di dunia ini. Mungkin di dunia 1% saja daripada 70% ke apa. Mana api yang ada di dunia ni. Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan, muqadah. Api ni tattali'u 'alal afidah. Api ini akan naik menjulang sampai ke hati. Api ini yang panasnya. Kita tengok naik sampai ke hati. Kemudian tattali'u 'alal afidah. Innaha, sesungguhnya api ini, innaha balik kepada narullah tadi ni. Innaha, api tadi ni, sesungguhnya api neraka itu, ditutup rapat atas neraka, ditutup rapat. Nanti kita tengok macam mana nak kita boleh gambarkan macam mana kalau api tutup rapat. Api tutup rapat. Macam mana jadi? Orang yang dalam tu jadi lagu mana? Dalam api tak ada lubang, tak ada apa pun. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat di atas mereka. Mereka di hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Muqsadah fi amadim mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang. Mana ni gambaran-gambaran yang kita boleh lihat mana api yang macam mana ni yang dalam neraka hutamah ni. Okey, kita lihat lagi tafsiran dan ulasan kepada kecelakaan besar, wailun. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pencela. Al-Humazah tadi, dalam surah Humazah yang pertama. Bermaksud kerugian dan azab yang pedih. Wailun tu. Sebab wailun tu, ada yang mengatakan, ada ahli tafsir mengatakan, salah satu ni neraka juga. Neraka wail. Wail. Bermaksud kerugian dan azab yang pedih kepada seseorang yang mengumpat, mencaci dan mencela. Mengumpat, mencaci dan mencela seseorang di khalayak ramai. Mencaci dan mengumpat seseorang di khalayak ramai. Al-Humazah, wailul likulli humazah, apa makna? Maksud orang yang mengumpat dari belakang. Mengumpat, dia kata belakang dia umpat.
Manakala lumazah pula bermaksud orang yang mencaci secara langsung depan-depannya. Kamu ni caci kan. Kalau ngumpat dari belakang. Ni kata depan. Lumazah ni kata depan. Dengan lidah dia yang lantang. Lumazah. Lumazah. Lumazah mana apa ni? Umpatlah dari belakang. Dan lumazah ni makna berhadap-hadap. Allah menyebut beberapa sifat yang dimiliki oleh golongan ini, iaitu mengumpulkan harta yang berulang-ulang menghitungnya. Allazi jama'a malan wa addada. Golongan ini sampai timbul maknanya sampai timbul sifat yang tak elok ni, sebab di antara sifat mereka ni ialah mereka ni mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Kaya bolehlah kan, dia hitunglah. Boleh hitunglah. Kita nak kira apa? Kira-kira sak je. Dah habis dah. Kira-kira sak dah habis dah. Tak ada lah. Tak boleh nak kira langsung. Tak tahu. Ya. Kemudian, apa ni? Yakni golongan pencaci yang suka mengaibkan orang lain adalah golongan yang suka mempersenda, mempermain dan bersikap ego ke atas orang lain. Orang ini orang yang dikatakan apa ni menghitung kekayaan ni, antara sifat dia lagi ialah dia suka apa? Suka mengaibkan orang lain. Ini suka mempersenda, suka mempermain dan suka bersikap ego ke atas orang lain disebabkan terpengaruh dengan harta benda dia kan. Dia sebab harta benda dia banyak yang dia kumpul tu, serta menyangka ia adalah penentu kepada kedudukan dan status seseorang. Sebab tu dia ada sifat-sifat ni semua. Dia mengumpul serta menyimpan. Dia mengumpul serta menyimpan, iaitu orang yang mengumpul dan menyimpan harta dalam takaran khas dengan tidak mengeluarkan daripadanya hak fakir miskin. Ini. Tak keluar zakat, tak sedekah kan. Duk kira. Kalau kuat keluar, habislah. Takut luar. Macam kata Ustaz Muhammad lah kan. Kita infak saja yang ni. Yang kira harta kita sebenarnya. Yang lain tu kalau kita dah meninggal jadi hak orang lain. Kerana terlalu tertarik dengan usaha mengumpul harta kekayaan sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk berfikir mengenai perkara-perkara selepas mati. Seterusnya Allah menyangkal keras anggapan tersebut dengan berfirman. Kalla tadi tu. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sesungguhnya dia akan ditempatkan ke dalam neraka al-hutamah. Larangan dan tegahan keras daripada Allah. Mana jangan. Jangan duk fikir macam tu. Jangan fikir harta kamu adalah segala-galanya. Harta kamu boleh mengekalkan kamu hidup di dunia ni. Tak boleh. Jangan begitu. Larangan tegahan dan tegakkan, mereka perlu yakin bahawa harta benda yang dikumpul dan oleh si pengumpulnya itu akan dicampakkan ke dalam neraka yang akan membakar semuanya menjadi hangus. Seterusnya Allah membuat ugutan dengan mengemukakan kepada manusia keadaan sebenar api neraka. Ini nak ceritakan tentang apa? Api neraka hutamah tu lah. Hutamah. Nanti bila-bila nak tanya hutamah tu macam mana, benda neraka tu sifat dia macam mana, hutamah tu ni dia. Neraka hutamah itulah Allah berfirman
Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa kamu tahu tentang api neraka hutamah itu? Api neraka hutamah itu. Apakah sebenarnya neraka hutamah itu? Seolah-olah api neraka tidak dapat ditanggapi oleh akal. Sebenarnya ia adalah api Allah. Itu jawapan dia. Allah jawab dalam ayat itu juga. Narullah. Itu neraka hutamah ni adalah api Allah yang terus bernyala, muqadah dan berkobar. Api yang terus menyala dan berkobar. Berkobar mana dia? Inilah mana api itu berkobar-kobar. Dengan perintah Allah. Mana api itu berkobar-kobar adalah dengan perintah Allah dan tidak akan padam. Tak akan padam. Narullahil muqadah. Mereka yang dalam hutamah itu disesuaikan dengan keadaan orang-orang yang ego, angkuh dengan harta kekayaan dan bersikap sombong terhadap orang lain. Dia banyak harta, banyak duit, kaya, sombonglah. Sombonglah dengan harta tu, dengan pakaiannya, dengan kenderaannya, dengan rumahnya, dengan apa-apalah. Di mana neraka hutamah akan menghancur luluhkan semua benda yang dicampakkan ke dalamnya sehingga tidak ada sisa-sisa yang tertinggal di dalamnya. Neraka hutamah ni dicampakkan apa-apa pun dah habis. Tak nampak benda yang dicampak tu. Habis, dia makan habis. Kalau badan ni habis. Segala apa-apa kita punya tulang isi semua habis dia makan. Sehingga tidak ada sisa-sisa yang tertinggal di dalamnya. Perkataan narullah ini disandarkan perkataan api Allah ini kepada Allah adalah untuk menunjukkan tentang dahsyatnya api ini, dahsyat kedahsyatannya. Ia adalah api yang tidak sama dengan api-api yang lain. Disifatkan api neraka dengan 3 sifat. Mana 3 sifat tu? Itu satu, yang naik menjulang ke hati. Tattali'u 'alal af'idah. Mana api naik menjulang ke hati. Dan kedua, api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah, yang naik ke menjulang ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, api itu juga ditutup rapat atas mereka. Innaha 'alaihim mu'sadah, ditutup rapat. Sedang mereka, lagi satu ialah diikat pada tiang yang panjang. Fi amadin, amad tu makna tiang, diikat pada tiang yang panjang. Kita akan lihat kenapa lepas itu diikat pada tiang pula. Dahlah ditutup rapat, diikat pula pada tiang. Fi amadin mumaddadah, tiang mumaddadah yang panjang. Api neraka yang menjulang sampai ke hati dan menutupnya dengan kepanasan yang amat dahsyat serta membakar dalam keadaan mereka hidup. Bakar dalam keadaan hidup. Tak matilah, memang tak matilah. Dalam keadaan hidup, manakala hati adalah bahagian anggota badan yang paling sensitif dan disebut secara khusus. Kenapa disebut hati? Afidah tu disebut secara khusus dalam ayat ini, iaitu memandangkan hati adalah tempat bagi akidah yang menyeleweng. Hati adalah tempat bagi kepercayaan ataupun akidah yang menyeleweng, niat yang buruk, mai daripada mana? Hati. Akhlak yang keji seperti ego, tidak menghormati orang lain, dan amalan-amalan yang buruk. Semuanya datang daripada hati. Sebab itu disebutkan afidah di sini. Mereka itu akan, neraka itu akan menutup mereka. Innaha 'alaihim mu'sadah. Neraka itu akan menutup mereka. Mereka siapa tadi? Golongan yang humazah, lumazah, dan golongan yang mengumpulkan harta. Yang mana dia menyangka harta, mengumpul harta dan duk bilang-bilang harta, dan dia menyangka harta itu akan mengekalkan dia hidup. Neraka itu akan menutup mereka. Semua pintu neraka akan ditutup rapat.
Dan ia tidak mempunyai jendela, tak ada jendela, tak ada tingkap lain ke, jendela lain ke, sama je noh. Mana tak ada tingkap, tak ada lubang, tak ada ruang lah. Lantaran itu mereka tidak dapat keluar daripadanya, seperti firman Allah. Inna alaihim muqsadah, atas mereka itu yang ditutup rapat-rapat, api yang ditutup rapat-rapat. Dan firman Allah lagi maksudnya setiap kali bila mereka hendak keluar daripada neraka, ini dalam ayat lain, itu lantaran azab lalu dikembalikan mereka kepadanya. Ada dalam ayat apa, dalam suratul Hajj ayat 22 ada Tuhan sebutkan mereka ni apabila nak keluar ditarik balik masuk ke dalam neraka. Neraka tersebut terdiri daripada palang-palang panjang tu. Apa ni? Fi amadim mumaddadah. Amad tu palang ataupun tiang yang panjang, mumaddadah. Palang-palang yang panjang melintang yang mempunyai pengikat yang kukuh. Kata ahli tafsir Muqatil berkata pintu-pintu neraka ditutup rapat terhadap mereka. Diperkuatkan dengan pasak-pasak besi. Pintu tersebut tidak akan dibuka. Hatta sampai angin pun tidak dapat masuk. Bayangkan ya. Royuk kan? Royuk. Kalau kita buka aja kan, dia macam tak berapa kuat lah kepanasan dia tu. Tapi bila kita tutup, kepanasan dia akan jadi kuat. Kalau kita masak apa-apa, cepat masak, cepat empuk kata orang kan. Kita tutup. Pressure cooker kan, tu tak boleh masuk angin, tak boleh masuk apa. Jadi kita bayangkanlah ni, nak masuk neraka hutamah ni macam pressure cooker. Ditutup rapat, tak ada lubang langsung. Kemudian dalam tu ada pula palang-palang yang panjang, diikat orang yang berdosa tu kepada palang-palang tu. Boleh lari mana? Tak boleh lari, tak boleh. Dan dikatakan bahawa neraka tersebut terdiri daripada palang-palang panjang melintang yang mempunyai pengikat yang kukuh. Ada pengikat dia. Pintu-pintu neraka ditutup rapat terhadap mereka. Ia diperkuatkan dengan pasak-pasak besi. Pintu tersebut tidak akan dibuka hatta angin pun tak dapat masukinya. Ayat ini dengan tegas menggambarkan tentang azab dengan firman Allah, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Tempat yang mempunyai lubang yang sangat dalam seperti telaga. Maknanya lubang dia sangat dalam seperti telaga. Pintunya tidak dibuka. Tu neraka hutamah tu. Pintu dia tidak dibuka untuk menambahkan penderitaan mereka. Orang yang masuk neraka tu. Ditutup dengan rapi supaya penghuni yang berusaha untuk keluar terus kecewa. Tak boleh keluar lah. Kecewa tak boleh pergi, tengok tutup tak boleh. Patah balik. Diikat pula dengan tiang-tiang yang panjang. Tu maksud amadim mumaddadah tu. Tiang-tiang yang panjang yang dipenuhi api. Tiang-tiang pun ada api juga. Ya Allah. Sana api, sini api. Yang menyala dan tidak ada harapan untuk memadamnya atau mengurangkannya. Nak mengurangkan lagi lah tak boleh, nak padam pun tak boleh. Nak mengurangkan kepanasannya yang dahsyat itu tak boleh. Ada setengah pentafsir mengatakan bila masuk dalam tu api dia makan habis tu. Hutamah ni kan, Hutamah kata bila campak dalam tu habis dia makan, tak ada kesan apa. Kemudian dia jadi ke semula. Orang yang buat salah tadi dia seksa lagi macam tu. Macam tu lah kekal sampai kiamat, sampai bila-bila. Ini kita ingatlah kita, rasa takutlah kita. Kita kadang duduk cerita ni, kita tak rasa takut pun, tak ada apa pun. Tak rasa apa pun, kan?
Tak rasa apa pun. Tetapi teruk sampai mana pun tak rasa apa, tak sampai ke tulang hitam pun. Jadi kita nak bagi hati kita ni rasa. Maknanya biar kita rasa macam mana seksa Allah. Sebab sesuai dengan seksa yang didapati oleh seseorang. Kan ada duk beringat dah. Di dunia dulu duk beringat dah. Apa yang duk beringat tu lah, duk mengaji ni lah, duk beringat. Kita ngaji sana, ngaji sini, celapak pergi dengar ceramah sana, ceramah sini. Untuk nak ingatkan diri kita. Kita nak didik diri kita. Kita nak bagi pelajaran kepada diri kita supaya ingat ni. Ingat pesan Allah ni. Ingat pesan Nabi kita. Yang mana neraka itu adalah bukan calang-calang tempat. Apinya bukan calang-calang api. Bukan api macam di dunia ini. Api dunianya hanya 1% saja daripada berapa lagi? 69% yang ada di akhirat nanti. Jadi kita ingatlah. Kita nak ingat tentang apa yang dipesankan oleh Allah di dalam ayat ini. Itu apa yang boleh kita ambil faham daripada ayat ini. Bila baca wailul likulli humazatil lumazah, adalah kita sembahyang imam kan. Seorang imam dia baca kuatlah, baca kuat sebab sembahyang maghrib atau isya, subuh dia baca wailul. Apa kita nak boleh ambil ingatan dari situ? Yang 4. Iaitu Allah mengingatkan kepada golongan ini. Golongan yang humazah, golongan yang lumazah. Apa itu humazah? Itulah orang yang suka ngumpat. Dia kata kat belakang. Ya Allah, jauhkanlah kita daripada perangai ini, ya Allah. Cakap di belakang. Lumazah yang dia celah depan-depan. Ni tak guna punya orang. Kan? Tak boleh harap punya orang. Hentam direct kan. Bina lah maknanya tak guna kamu ni, tak guna. Kamu ni orang tak guna. Yalah. Maknanya kita mencela, menghina kan. Itu satu golongan. Ingat bila kita baca wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Sampai dekat tu kita ingat, Allah akan turunkan celaannya kepada golongan yang mengumpat, yang mengeji, mencerca, dan kedua kepada golongan yang mengumpulkan harta, duk bilang-bilang harta dia. Tak sampaikan, tak bagi, tak keluarkan kepada yang berhak. Kedekut, imsak, dia tutup tangan, rapat. Genggam rapat, tak ada ni langsung. Ingat tu. Dia jangka harta itu segala-galanya dan harta itu boleh mengkalkannya. Yahsabu annama lahu akhladah. Ingat kedua-dua golongan ni akan layum bazanna fil hutamah, akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Apa dia neraka hutamah tu? Wa ma adraka mal hutamah? Apa dia neraka hutamah itu? Ialah narullah, api Allah. Dahsyatlah api Allah. Sebab dikatakan api Allah nak menyatakan dahsyatnya api ini. Dahsyatnya api ini, panasnya api ini. Api ini, neraka ni, kalau dicampakkan ke dalam dia saja, akan dimakan oleh habis. Tak ada satu kesan. Lebur. Kita macam kita buat goreng pisang ke apa kan. Campak nampak kesan dia ada. Panas, betul dia ada masak. Kesan dia ada. Goreng pisang. Tapi ini tak nampak apa. Habis dia makan. Lebur lah Ustaz. Lebur habis. Lebur dalam tu. Kemudian Allah jadikan semula. Ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Kemudian Allah jadikan semula buat lagi macam tu.
Allah masukkan lagi ke dalam neraka macam tu. Habis lebur pula, buat lagi. Sampailah bila. Dia kata khalidina fiha. Kalau dalam neraka. Khalidin, kekal dia. Khalidina fiha abada. Maknanya terus menerus selama-lamanya macam tu. Okey, itulah yang dikatakan apa ni saya sebut tadi ada hadis yang ada menyebut tentang kata api itu yang makan macam mana Khalid bin Abi Amran meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annan nara ta'kulu ahlah. Sesungguhnya api neraka membakar penghuninya. Hatta iza tala'at ala afidatihim. Neraka hutamah ni membakar penghuninya sehinggalah sampai ke hati. Bakar sampai ke hati. Kenapa Allah sebut dalam hadis Nabi sebut, dalam Al-Quran Allah sebut afidah tu makna hati. Kenapa disebut hati sampai hati? Dia tak sebut benda lain. Dia segala akidah yang buruk, segala niat yang buruk mai pada hati. Mana perasaan yang buruk, ego ke apa tu datang daripada hati. Sebab tu disebut hati. Semuanya habis semuanya. Bila sampai ni habis semua di oleh neraka itu. Kemudian apabila mereka dicipta semula, ni dicipta semula. Bila dah makan habis tak ada kesan apa dah, buat balik. Allah jadikan balik manusia tu, jadikan balik dan dicampakkan balik ke dalam neraka. Maka neraka itu akan makan dia apa sampai habis tak ada kesan. Dan macam itulah seterusnya. Ai ta'luha wa taghlibuha intahat summa iza sadaru. Dan apabila mereka dicipta semula, maka ta'udu api neraka akan kembali membakarnya. Itulah dia diterangkan oleh Nabi, itulah qauluh wazalika qauluhu ta'ala, itulah kehendak daripada firman Allah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ini seolah macam sebagai tafsir lah kepada ayat itu. Apabila ditanya kepada Nabi, apa makna narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, iaitu dia kata api itu akan makan orang itu, ta'kulu ahlaha, makan ahli neraka itu sampailah ke hati dia, hatta iza tala'at 'ala afidatihim. Kemudian intahat, selesai, makan habis selesai. Summa iza sadaru, kemudian apabila mereka dicipta semula, api akan kembali membakarnya. Ta'udu, api itu akan kembali membakarnya. Itulah dia apa yang dapat kita faham daripada surah Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ingat ya. Itu sajalah kot untuk hari ini. InsyaAllah akan datang lagi cerita menarik tentang cerita Al-Fil, gajah. Gajah yang datang daripada Yaman untuk nak meruntuhkan Kaabah. Yang mana pada lepas 50 hari ikut tafsir, ikut apa ni ahli tafsir, dia kata lepas daripada 50 hari diruntuhkan Kaabah tu, maka Nabi pun dilahirkan. Itu sebab dinamakan Nabi ini dilahirkan pada tahun gajah. Sebab peristiwa ni lah, peristiwa yang berlaku di Makkatul Mukarramah. Kita akan cerita banyak cerita dia. Kita akan jumpalah dengan apa? Dengan Abrahah, itu panglima kepada Najasyi. Mereka ni beragama Kristian. Apa dia? Kenapa dia kita akan tahu kenapa dia ni sangat apa ni bercemburu. Cemburu nak
Tiba-tiba je nak pergi runtuh Kaabah. Dia sampai Abraha tu bila sampai ke tu dia hantar utusan dekat pembesar Mekah, suruh utusan tu kata kami bukan nak datang perang. Dia orang datang dengan apa? Ada tafsir kata ada 12 ekor. 12 ekor gajah yang besar-besar. Ada yang kata sampai 200 ekor gajah bawa mari nak runtuhkan Kaabah. Tak ada pasal-pasal. Pasal apa nak runtuhkan Kaabah ni? Sakit hati orang ramai pergi sana. Macam mana? Sakit hati tengok orang ramai datang ke Kaabah. Okay. Dia nak buat juga Kaabah satu di tempat dia kan, macam tu kan, supaya orang pergi tempat dia. Betul. Ada cerita tu. Dia dah buat dah. Dia dah buat dah. Nama dia Qulais kan. Nama tempat tu Qulais. Supaya orang pergi macam orang datang ke Kaabah juga. Orang pergi ramai-ramai pergi buat ibadat kat sana. Buat ambil haji kat sana apa semua. Itulah. Dia kata aku datang bukan aku nak perang, aku nak mai runtuh Kaabah aja. Bila dah runtuh Kaabah orang tak boleh pergilah sana. Itulah dia ingat. Itulah. Jadi kita tengok ada cerita yang aneh-aneh lagi tentang Ashabul Fil ini ya, insya-Allah. Akan datang insya-Allah. Ustazah, boleh. Assalamualaikum. Ini cerita pasal Humazah tadi, sikit-sikit pasal Humazah tadi kan. Minta penjelasan. Kerana kalau kita tengok nama surah tu Pengumpat. Humazah kan. Tapi dia ada dua. Pengumpat yang mengumpulkan harta kan. Dua-dua tu memang dosa besar lah. Pengumpat satu, kumpul harta satu. Kalau saya tengok ayat ni, pengumpat yang mengumpul harta, tapi kalau kata kita sekarang ni mengumpat apa? Yang apa? Mengumpat tapi tak ada kena dengan harta. Dia yang memang kerja dia mengaitkan orang, melaporkan orang. Yang cerita hukum harta tu golongan lain pula. Dia macam mana kita dua-dua masuk neraka macam mana tu? Ayat ni lah saya tengok macam dia macam dia sekalikan mengumpat yang kumpul harta, tapi dia tak cerita yang mengumpat saja. Orang yang jenis kumpul harta tapi dia kan jenis pengumpat tapi suka kedekut daripada pengumpulan harta tu tadi. Boleh diumpat. Boleh jadi mengumpat tu macam mana? Umpat. Orang lain akan umpat kita yang mengumpul harta. Mengumpat macam daripada mengumpat tadi tu. Celah orang mengumpat tu bagaimana timbul pula tentang apa harta tadi? Pengumpulan harta tu. Daripada pengumpulan harta ni, kan. Mana? Mengumpat. Daripada pengumpulan harta ni lah yang akan timbul tu. Lumazah ni. Kan kumpul harta banyak. Betul lah. Ustazah. Kalau orang minta sikit ke macam mana ke, dia tak nak bagi. Dia akan kata, apa orang tu minta kat aku, dia 4 orang. Dia tak nak bagi. Dia ada dua istilah. Saya kata tadi, dia ada sifat-sifat ego lah apalah tu yang akan menyebabkan dia jadi Lumazah tu. Tak, dia ada tadi dua satu humazah mengumpat, maknanya mengumpat di belakang. Humazah tu mengumpat di depan-depan. Mencela di depan-depan. Pancasila. Jadi oleh kerana dia ni pengumpul harta, bila dia dah kaya, dia banyak, orang akan tak boleh tahan tengok lah kan atas kelebihan itu. Orang akan mengumpat dia lah. Orang akan mengumpat si pengumpul harta tu. Jadi mungkin agaknya surah ni dia punya fokus kepada orang yang mengumpul harta lah. Orang yang mengumpul harta. Daripada sifat sombong dia, ego dia. Situlah timbulnya umpatan-umpatan dia mengumpat kan. Jadi kalau cerita sekarang lah, jenis yang bukan cerita perempuan tu yang suka mengumpat. Yang kata dalam social media, dalam suka aibkan orang, cari salah orang, tak kena. Ayat Datuk.
Ayat lain tu, mengumpat ini ialah sesuatu, seseorang itu ada benda yang melebihi. Seperti kita kumpul harta lah, melebihi. Jadi dari segi kepakaran dia, kebijaksanaan dia, dia melebihi orang tak boleh, orang umpat dia. Melebihi. Jadi orang boleh mengumpat. Benda yang kita ada melebihi sesuatu tu orang tak boleh. Bukan orang, saya rasa maksud dia bukan orang mengumpat dia. Dia tu lah dengan sebab ni. Dengan sebab-sebab apa ni dia kumpul harta ni dia akan menyebabkan akan timbulnya lumazah ni. Sebab daripada dia banyak harta ni, bila dia banyak harta, dia rasa apa? Dia rasa ego, dia rasa besar diri, dia rasa sombong, dia rasa ni. Dia akan timbullah lumazah ni. Oh, dengan perbuatan dia sendiri. Sebab Al-Lazi tu balik kepada lumazah. Oh, yalah orang bukan orang yang akan kata dia sendiri itu akan ada sifat-sifat lumazah tu daripada sebab dia kumpulkan harta ni, harta yang banyak ni, dia ada harta yang banyak. Al-Lazi yang mengumpul. Al-Lazi dia itulah. Ustazah, ini termasuk tak dengan orang yang membawang tu Ustazah? Itu maksud saya sekali lagi kan, betul lah. Yang membawang dia ada humazah. Dia mengata orang di belakang. Kan? Dia mengumpat orang, mencaci orang kan di belakang. Dia ada dua kan? Depan lumazah. Kalau caci celah orang depan-depan maknanya lumazah. Tunjuk tangan lagi. Isyarat dengan tangan lagi, isyarat dengan anggota lagi, dengan mulut lah apalah. Kan? Aduh. Dengan kening, dengan mata, dengan kening. Allahu Akbar. Muncung lagi mulut dia, tunjuk gitu. Sampai keluar ismam tu masalah. Itulah. Itu yang keluar ismam tu. Aduh, ya betul. Ini memang beringatlah selalu. Kita kena beringat. Itulah kita beringatlah. Kita memang terlajak selalu. Kadang-kadang kita susah ya Ustazah, tapi sebenarnya berat ya Ustazah. Itulah kita selalu kena ingat hadis kata. Ya. Kalau kamu beriman dengan Allah dan Rasul, hendaklah kamu falyaqul khairan. Sebutlah, cakap saja yang baik. Atau diam. Tak boleh cakap yang baik, diam. Cakap yang tak baik ni memang banyaklah. Umpatlah, kata ni membawanglah apalah. Kan? Bila mungkin kita terlajak ke cepat-cepat istighfar. Kita balik rumah sekali. Istighfar. Mayang 2 rakaat istighfar. Allahu Akbar. Memang kita sedar kita kelakuan kita yang selalu begitu terlajak-lajak. Sekarang ni ada orang yang yalah dengan pangkat, harta semua kan. Ada yang dah sedar. Dia ada jenis katakan saya tak nak pakai kita besar. Dia kata bukan saya tak nak pakai apa. Bila saya pakai dia kata timbul dalam hati tu, bangga diri tu ada. Bukan dia tak ada. Timbul benda tu. Tapi mungkin dia tak. Tapi kan dia mampu. Kan ada kawan-kawan lah yang cerita memang saya sengaja tak nak pakai. Kalau tidak, dengan sendiri kita rasa dia lebih daripada orang. Syaitan kan dah janji. Iblis dah janji goda kita. Mana tabik lah kalau ada orang yang boleh macam tu kan. Kita tabik lah kat dia kalau dia ada perasaan yang begitulah kan. Memang susah memang bagus. Mana sikap yang macam tu memang bagus. Tapi kita kadang-kadang macam kita tak terbuat lah. Tak terbuat yang macam tu. Tapi memang bagus sikap yang macam tu. Sebab dia nak elak. Tapi orang mengumpat dia juga Ustazah. Orang umpat juga dia. Dia bagus orang umpat juga. Tak apalah, nak empat orang tu lah punya pasal. Tapi dia kena ingat tadi. Tapi dia ingatlah tadi. Dia kalau nak cakap apa, falyaqul khairan, baikkah apa yang dia nak cakap ni, baguskah, baikkah, mana boleh beri manfaat ke orang kalau tidak, atau kalau tak ada tu diam saja, senang.
Waliyasmut. Ya. Ya, boleh. Hujan lah. Ada guna nak ambil kain. Ya, terima kasih. Sudah gelap. Itulah. Maknanya memang bukan senang. Bukan senang kita nak jaga. Betul. Nak memiliki sifat-sifat yang baik ni. Sebab iblis tu sentiasa tarik je. Kan? Kita cuba tengok. Kalau ada di tempat orang duduk sembang-sembang, kita pun, apa dia? Lagi lah. Itulah. Itulah. Aduh. Itulah. Apa ni, di akhir-akhir zaman ni memang perkara-perkara yang tidak baik banyaklah yang berlaku. Kita lihat ya. Dugaan. Kita kena insaflah kita. Perkara-perkara tu nak datang hinggap kita elakkan. Kalau boleh elakkan. Ya. Dengan bersama. Okey, ada apa lagi? Dah. Terima kasih. Khairuzan ke tapi mana? Di Perancis. Balik ya? Khairuzan dah keluar dah. Kan? Khairuzan. Ada. Ada Ustazah. You pergi berapa lama kan? You pergi sana kan? Patutnya saya pergi sebulan Ustazah. Ya. Anak apa ni, melahirkan anak, cucu. Anak pertama. Jadi itu sebab pergi. Dia dalam pantang. Kami pun dalam pantang juga. Alhamdulillah. Tahniah lah dapat cucu. Tahniah dapat cucu. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Adik dia pun baru ni juga. Adik dia dekat apa ni, yang nombor 4 pun dapat perempuan juga. Jadi 2 lelaki 2 perempuan. 4 orang lah cucu. Alhamdulillah, baru 4 dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Itu yang tak dapat kelas Ustazah pasal sana jam. Jadi kalau sini pukul 9:30, sana lebih kurang 3 pagi. Jadi susah nak ikut kelas kalau online lah kan. Kalau saya dengar zaman je lah. Ya. Okeylah, selamat. Sejuk. Kami tak tahan, saya demam. Sangat lah. Saya balik awal. Sepatutnya 31 bulan Januari balik. Balik awal seminggu. Sebab saya demam, lepas tu batuk. Lepas tu suami pun demam. Tahan lah. Jadi memang sampai ke tulang lah. Sejuk kan. Musim sejuk kan. Umur-umur kita ni memang kalau sejuk tu, kalau sejuk sangat tak tahan kan. Dah berumur kan Ustazah dulu. Okeylah, selamat lah. Tapi alhamdulillah lah kami pergi walaupun sejuk, tapi ada matahari. Sejuk. Matahari keluar. Sekali je snow turun. Apa dia? Snow dapat tak? Snow turun sekali, tapi sejam je dia turun. Lepas tu hilang. Dia tak apa. Sebab matahari keluar dapatlah tengok. Tak adalah macam kat US tebal kan. Dia kalau snow sampai 1 kaki dia punya ais tu kan. Jadi orang kena tolak pakai apa tu? Sudut kereta tak boleh sudut dengan dia punya tu. Ini tak adalah. Tapi sejuk juga walaupun ada macam tu. Sejuk. Ni bulan 2, bulan 3 ni lagi. Itu yang kata mak balik dululah. Mak tak tahan lah. Nanti takut mak ada nak jaga orang sakit, orang bantang dia orang yang jaga sakit. Okey. Doa kita doang Ustazah untuk anak-anak saya. Moga-moga sihat walafiat. InsyaAllah. Habis dah. Okey, kita baca doa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'uduka ma 'allamtana fardikhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Okay, kita nak doa dengan Asmaul Husna ya Latif. Sebab hati kita ni keras kan. Hati kita ni masih keras ni. Wahai Zat yang Maha Lembut, Ya Latif. Allahumma Ya Latif, Ya man wasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ard. Amilna bi lutfikal jamil. Allahumma nas'aluka al-lutfa fima jarat bihil maqadir Ya Latif. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada fi man qada walakin nas'aluka al-lutfa fi. Allahumma kama latafta fi 'azamatika wa qudratika dunal lutfa. وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك وكعلمك بما فوق عرشك فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لنا يا الله من كل غم وهم Asbahna au amsayna fihi farajan wa makhrajan. Ya Allah yang Maha Lembut. Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai yang kelembutannya meliputi seluruh penghuni langit dan bumi. Layanilah kami ya Allah, Ya Latif dengan kelembutan-Mu yang Maha Indah. Ya Allah, kami mohon kepadamu lemah lembut berhubung segala takdir-Mu. Wahai Allah yang Maha Halus Lembut, sesungguhnya kami tidak memohon agar Engkau membatalkan ketetapan-Mu pada apa yang berlaku. Akan tetapi yang kami mohonkan adalah agar ketetapan itu menghampiri kami dengan lemah lembut. Ya Allah, sebagaimana sifat lemah lembut-Mu di dalam keagungan-Mu dan kekuasaan-Mu pada diri kami yang tidak mempunyai kelembutan, keluhuran-Mu dengan keagungan-Mu pada orang yang agung, pengetahuan-Mu akan apa yang ada di dalam bumi, sebagaimana pengetahuan-Mu akan apa yang berada di atas arasy-Mu. Setiap gerak-geri hati kelihatan jelas bagimu, ucapan yang terang-terangan bagaikan sesuatu yang rahsia di dalam pengetahuan-Mu. Tunduk patuh setiap sesuatu kepada keagungan-Mu. Berlutut seluruh pemerintah kepada kuasa-Mu, sehingga segala urusan dunia dan akhirat seluruhnya berada di dalam kuasa-Mu. Maka berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi ini kemudahan dan jalan keluar. Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi, berikanlah kemudahan dan jalan keluar. Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Berikanlah segala kesusahan yang kami hadapi, kemudahan dan jalan keluar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Okay.